So dia punya, so dia punya nilai digit dia akan jadi 5, iaitu nombor dia darab dengan nilai tempat dia 9 kuasa 3. Okay, jom kita tengok soalan lain pula. Okay lah, contoh lah. Contoh Kalau nombor lain pula. 2, 0, 1, 3 asas 5. Kita nak cari nilai tempat bagi nilai digit bagi 2. So kita tahu dia akan jadi yang ni 5 kuasa 0, ni 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, and this is 5 kuasa 3. So nilai digit untuk bagi 2 ni dia akan jadi 2 darab 5 kuasa 3, iaitu 2050 kalau tak silap. Betul tak? Betul kan? 2 darab 5 kuasa 3 sama dengan 250. Okay, betul. So terusnya kita akan teruskan dengan penambahan dan penolakan. Okay. Tidak, mau penekaran asas. So kalau kita nak tukar asas, contohnya macam kat sini dia bagi contoh nak tukarkan 563 kepada asas 5. Oh tak. So 563 ni asas 10. So kita just bahagi dia, sebab kita nak tukarkan dia kepada asas 5, so kita kena bahagikan dia dengan asas 5. Kita just bahagi 563 bahagi 5, kita akan dapat 112, tapi baki dia ada 3. So kita takkan, kalau kita tekan kalkulator kita akan dapat 563 bahagi 5 ni like 112 point something lah. Tapi kita nak dia 112 ni dengan baki dia yang ada. So kita just 112 ni baki dia kita letak tepi. Lepas tu kita bahagi lagi, bahagi sampailah dia jadi sifar. Lepas tu yang baki kat sebelah ni kita ambil daripada bawah ke atas. 4, 2, 2, 3 asas 5. Kalau contoh dia yang lain lah. Contohnya nombor 625. Tak, 625 senang sangat. 623 kita nak tukarkan kepada asas 5. Bagi 5. So 623 bahagi 5, kita dapat 124.6, tapi tu tak. Okay. Dapat 124 baki dia 3. So kita bahagi lagi 24 tu bagi 5. Baki dia 4. So, bahagi lagi 24. Kita tak ada nak bagi 5. 20 bahagi 5 kita kena dapat 4. Baki dia 4 kat sini. So 0 baki dia 4. So 623 asas 10 ni sama dengan kita ambil dari bawah kan tadi. So 4, 4, 4, 3 asas 5. Okay. So ni kita nak tukarkan apa, nombor asas 10 kepada asas yang lain. So macam kalau kita nak tukar kepada asas 6, kita just 6, 2, 3 ni kita bahagi je lah 6, 1, 1. Korang faham tak? Tak faham? Okay. So kita teruskan. Lepas ni kita akan buat soalan. Kita habiskan dulu revision ni kejap. Okay, untuk operasi tambah, sebab kita dah belajar tadi penekaran asas. So untuk operasi tambah, kita boleh je nak tukar nombor kepada asas 10 dulu. Tukar nombor yang dia bagi tu kepada asas 10 dulu, barulah kita lakukan operasi tambah ataupun tolak tu, and then kita tukar balik kepada asas yang dia nak.
Ataupun kalau lah contoh dibagi nombor yang nak ditambah tu dalam asas yang sama. Contohnya dua-dua nombor yang nak ditambah ataupun tolak tu sudah dalam asas 4. Sebabnya kita just direct tambah ataupun direct tolak pakai asas 4 tu. So kita tak payah nak tukar nombor asas nombor dia. Okey. So kita teruskan kepada soalan. So sampai sini ada yang tak faham tak? Pasal explanation untuk yang tadi. Tak faham boleh tanya dekat chat. Macam ni nak dapat baki. Oh. Sekejap. Baki ni. Okay, buat kat sini. Contohlah tadi kan. Misal kata nombor 800. 7021 asas 6. Artinya asas 10 lah. Kita nak tukarkan pada asas 6. So kita kena bahagi dia. Okay. Kita 7021 tu, kita just tekan calculator balik. Tekan calculator 7021 bahagi 6. Kita akan dapat dalam 1000. Okay. Kalau dalam calculator kita akan dapat 1170.1666 panjang lah. So bila kita dapat 1170 tu, just darab balik dengan 6, kita akan dapat 7020. Maknanya baki dia 1. So maknanya 1170 tadi darab 6 tambah dengan 1 ni akan dapat 7021. Faham tak? Kalau tak faham tanya tau. Okay. Okay, lepas tu kita direct je lah tukar. Kita just bahagi-bahagi je. Ni dapat 195. Kita ada baki. Dapat betul-betul nombor yang cukup-cukup. Yang ni dia dapat baki. Dia kena 32 dengan baki dia 3. Kita bagi lagi 30 kan. 30 bagi 6, 5 bagi dia 2. So 5 bagi 6 kosong, bagi dia 5. So kita dapatlah 5, 2, 3, 0, 1. Maksud apa? Ya. Boleh try. Okey, sekejap. Maksudnya ambil sebelum titik perpuluhan ke? Okey. Kita kena buat balik. Okay, kalau contoh nombor yang lebih kecil 81. Kita nak cari dia dalam asas 7 lah. So first 81 ni kita bahagikan dengan 7. Kalau kita tekan calculator pun dia akan dapat perpuluhan kan. Patutnya dapat dalam 11 point something. Maybe. Okay, kalau dalam calculator bila kita tekan 81 bahagi 7 ni, kita akan dapat 11.57 something. So 57 ni kita just ignore je dulu. Kita ambil 11 ni, kita letak kat sini. And 11 tu kita darabkan balik dengan 7, kita akan dapat 77, right? So 81 ni tadi, kan, 81 yang kat sini tadi, kita tolakkan dia dengan 77. 4, dia akan dapat 4 kan. 4 ni akan jadi baki dia. Faham tak cara nak cari baki? Mana? Damia Billah Izzah Hazman. Okay. So kita teruskan. 11 bahagi 7 pula 1 je lah. So baki dia 4. Bahagi 1 bahagi 7 tak ada lah baki. So 81 akan jadi 144 asas 7. Okay. Ni asas 10 kepada asas 7. Macam mana pula kalau asas yang lain kepada asas 10? Betul lah. 81 tak ada.
103 asas 5. Kita nak cari dia dalam asas 10. So, kat sini dia 3 digit, right? Dia ada 1 sifar dengan 3. Asas dia 5. Kita cari dulu nilai digit dia untuk setiap satu. So, bagi kalau nilai tempat, nak cari nilai digit, kita kena cari nilai tempat dulu. So, untuk 3 ni, dia punya nilai tempat dia adalah 5 kuasa 0. Untuk kosong ni dia akan jadi 5 kuasa 1. Dan untuk 1 dia akan jadi 5 kuasa 2. So, dia punya dalam asas 10, kita panggil dia as a so kalau nak tekan kepada asas 10, kita just tambahkan semua nilai digit bagi number yang ada dalam ni. Jadi 1 darab 5 kuasa 2 tambah dengan 0 darab 5 kuasa 1. Ini akan jadi kosong lah. Tambah dengan 3 darab 5 kuasa 0. So dia akan jadi 25 tambah 0 tambah 3. Sebabnya 3 darab 1 kan. So dia akan jadi 28. So 103 asas 5 ni dalam asas 10 dia adalah nombor 28. Untuk pengertian juga, nombor yang selain asas 10, macam 103 asas 5 ni, kita tak sebut dia 103 asas 5. Kita sebut dia 103 asas 5. Sama macam kalau asas 6. 52301 ni, kita takkan sebut dia 52,301, tak. Yang tu hanya bila nombor tu adalah asas 10. Yang nombor panjang besar ni, kita sebut dia 52301, 52301 asas 6. Faham tak? Setakat ni. Nak tukar daripada asas 10 kepada asas lain, dan asas lain kepada asas 10. Mungkin korang tertanya lah, macam mana kalau lah. Apa ni dulu? Kalau lah kita ada nombor 7103 asas 8, kita nak cari dia dalam asas 6. So macam mana? Tadi kan kita hanya just daripada asas 10 ke asas lain, dan asas lain kepada asas 10. Ini pula diminta daripada asas 8 kepada asas 6. So senang ceritanya, 7103 asas 8 ni, kita tukarkan dia dulu kepada asas 10. Kalau asas 2 dengan asas 8, asas 2 dan asas 8 dia ada lain sikit. So lepas ni saya akan explain yang tu. Cuma kita akan go yang ni dulu. Untuk 7103 asas 8 ni, kalau dalam asas 10, kita tahu dia adalah 7 darab 8 kuasa 3 tambah 1 darab 8 kuasa 2 tambah 0 darab 8 kuasa 1 dan tambah 3 darab 8 kuasa 0. Sekejap, benda macam besar sangat lah. Tukar. Kebang 7. Nak cari balik. 1 darab 8 kuasa, ini kita jadi nilai tempat dia jadi 8 kuasa 0, 8 kuasa 1 dan 8 kuasa 2 kan. So yang ni 1 darab 8 kuasa 2 tambah 0 lah. 0 darab 8 kuasa 1 tambah dengan 3 darab 8 kuasa 0. So dia akan jadi 64. Okay. Tambah 0 tambah 3. So jadi 67. So ni akan jadi 67 yang asas 10. Tapi tadi kita nak cari dia dalam asas 6. So kita tukar 67 asas 10 ni kepada asas 6 pula. So kita akan guna teknik bahagi tadi. 67 nak bahagi 6, kita akan dapat 11 sebab 66. Bagi dia 1. 11 nak bahagi 6, kita dapat 1 je.
yang baki dia 5. So nak bagi 6 lagi ni kosong, bagi dia 1. So 60, dia akan jadi 151 asas 6. So kita boleh rewrite balik 103 asas 8 sama dengan 151 asas 6. Okay, tadi ada orang tadi ada orang tanya pasal nombor 2 dengan nombor 2 pula dah. Asas 2 dengan asas 8. So speciality-nya asas 2 dengan asas 8 ni dia ada teknik lain ni kita boleh gunakan. Okay. Kita buka buku tak dulu. Ni. Okey. So kita akan pada asas 2 kepada asas 8. Penukaran nombor asas 2 kepada asas 8. Okey. So nombor asas 2 kita nak tukar kepada asas 8. Kita pecahkan dulu number tu. Contohlah dibagi kat sini kan. Number dia 11011. So kita pecahkan dia kepada suatu bahagian 3, satu bahagian 3. Kita memang kita kena pecahkan dia asingkan setiap 3 digit daripada kanan terus ke kiri. So kat sini cukup-cukup dia punya number dia dendam. So kita just 13 ni ni just tulis nilai tempat dia dalam asas 2 iaitu 201, 201, 202 ni. Lepas tu dia punya nilai digit kita cari darab. Jadi 1 darab 2 sama 4. 1 darab 2 kuasa 1 sama dengan 2. So 0 darab 2 kuasa 0 sama dengan 0 lah. Lepas tu kat sebelah sini pula dia akan jadi 1 darab 2 kuasa 2 sama dengan 4 juga. 1 darab 2 kuasa 1 sama dengan 2. 1 darab 2 kuasa 0 sama dengan 1. So dia akan jadi 6, 7. So dia punya asas, nombor ni, nombor asas 2 ni dalam asas 8 dia akan jadi nombor 7 asas 8. Okay, contohlah kita buat satu lagi contoh sikit sini Macam nak buat. Okay. Contoh nombor 101 0111 asas 2 yang tukarkan dia kepada asas 8. Kalau jadikan asas 10 dulu baru tukar jadi asas 8 tak boleh. Dia boleh. Tapi kalau kita buat yang ni dia mungkin akan lagi jadi cepat. Okay. So, memanglah tadi kan apa-apa nombor yang asas selain 10 kita nak tukarkan kepada nombor yang asas lain selain 10. Kita boleh je nak tukarkan kepada asas 10 dulu barulah kita tukar kepada asas lain tu. Tapi macam yang Noh ni tanya, dia tanya asas 2 dengan asas 8. Sebab asas 2 dengan asas 8 ni dia ada hubung kait dia. Kita boleh guna faster route. Okay, macam kat sini kan kita tengok kita bincang dulu ni. 1010111 asas 2 dia ada 7 number kat sini. So kalau macam tadi kita kena ingat kita kena bahagikan dia kepada 3 digit. Tapi kat sini 7. So kita kena bagi dia 1010 111. Situ kita tulis dulu dia punya nilai tempat. So macam ni 1 nilai tempat dia 200 je lah. Kat sini 2 kuasa 2 kuasa 1 2 kuasa 0. Sebab 2 kuasa 2 2 kuasa 1 2 kuasa 0. So nilai ni nilai tempat dia. Nilai tempat. Dan pasal nilai digit. Okay, 1 darab 2 kuasa 0 akan jadi 1. 0 darab 2 kuasa 2 0 tambah 1 darab 2 tambah 0. Lepas tu kat sini 1 darab 2 kuasa 2 4 tambah 2 tambah 1. Okay. So ini kita akan dapat 1
Kosong tambah 2 tambah kosong kita dapat 2. 4 tambah 2 tambah 1 kita akan dapat 7. So, sorry. 101, 0, 1, 1, 1 asas 2 tu, kita akan dapat 1, 2, 7 asas 8. Faham tak? Kalau dalam kertas exam, berapa markah untuk soalan penekaran asas ni? Biasanya 1 ataupun 2 markah je lah. Sebab soalan penekaran asas ni mudah je. Kenapa kena asing 3 digit? Sebab Tapi sebab buku teks tak pasti kenapa dia kena asingkan 3 digit. Tapi hubung kait antara 2 dengan 8 tu maybe kena asingkan 3 digit sebab kita 2 kuasa 3 tu akan jadi 8. Faham tak? Maybe lah. Okay. So, nak penukaran asas 2 kepada asas 8 korang dah faham, right? Nombor depan sekali memang kena asing dengan lain. Tak. Dia tak semestinya. Cuma sebabkan nombor ni dia 7 number. So misal lah, kalau kat sini ada lagi 10, kita letak je lah 10 kat sini. Tapi sebab tak ada, so kita tak letak. Faham? Macam mana nak double check jawapan? Okay. Kita boleh guna je calculator kalau korang nak senang lah. Tapi teknik calculator ni, dia kita just macam ni. Tak apalah. Kita just go to penukaran asas 8 kepada asas 2 dulu. Sebab tadi kita dah explain pasal asas 2 kepada asas 8, right? Okay. Contohlah nombor 3, 2, 3 asas 8. Nak cari dalam asas 10. Asas 2. So 3, 2, 3 ni. Kalau tengok dalam textbook. Kita kena pecahkan macam ni. 517 ni dipecahkan ada 4 tambah 1. Sebab 4 ni dia akan jadi dia adalah 2 kuasa 2. Kuasa 1 ni pula dia akan jadi 1 je lah, 7. Kita kena pecahkan setiap nombor ni kepada nombor yang bila kita kuasa 2 kan, nombor yang bila dipunca kuasa 2 kan, kita akan dapat satu nilai lah. Macam 2 kuasa 2 akan sama dengan 4, 2 kuasa 1 kita akan dapat 2. Okay. Maksud kat sini 4 tambah sebab yang sebab kita sebab nilai tempat yang ada dalam asas 2 yang kepada asas 8 ni hanyalah 2 kuasa 2, 2 kuasa 1 dengan 2 kuasa 0 saja. Macam kita tengok dalam kita punya note tadi. Okay. Kita ada 2 kuasa 2, 2 kuasa 1 and 2 kuasa 0 sahaja. Okay. So 3 ni kita pecahkan dia jadi 2 tambah 1. Ini 2 ni kita pecahkan sebagai 2 je. Ini pun dia kena jadi 2 tambah 1. Okay. 2 tambah 1 ni kita tahu dia akan jadi 2 kuasa 2 kuasa 2, 2 kuasa 1, 2 kuasa 0. So 1 ni kat sini je lah. Sebab 2 kuasa 0 darab 1 darab 1. And 2 ni adalah 1 darab 2 kuasa 1. 2 kuasa 2 ni darab 0 sebab kita tak ada nombor 4 kat sini. Kita tak ada. Okay. So untuk nombor 2 ni pula kita ada
2. So dia, kita tulis dulu semua nilai tempat yang ada, iaitu 2 kuasa 2, 2 kuasa 1 and 2 kuasa 0. So mestilah dia ni adalah 0, 1, 0. Faham tak? Sebab 2 kuasa 0 ni kan sama dengan 1. Tapi kat sini kita hanya satu nombor saja, iaitu 2. So kita hanya darabkan 1 dengan 2 kuasa 1 sahaja. Sebab kalau kita darabkan 1 dengan 2 kuasa 2 ni, kita akan dapat nombor 4. Tapi sebab 4 tak ada kat sini, so kita letak dia sifar. So sifar 1, 0. Kita letak kat sini, kita buat je nilai tempat dia 2 kuasa 2, 2 kuasa 1 dan 2 kuasa 0. So 2 ni macam biasa dekat sini 1, dan untuk 1 ni dekat sini. So sini 0. So nombor dia dalam asas 2, kita just ambil je semua nombor ni dan kita salin. Semuanya bila ada sifar dekat depan, kita tak salin balik yang ni. So dia akan jadi 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 asas 2. Okay. So korang faham tak? Sekejap. Ada device dah. Tak tahu. Itu segi message dia lah. Nombor 2 tu tak boleh tukar kepada 1 tambah 1 ke? Tak boleh. Sebab untuk penukaran kepada daripada asas 8 kepada asas 2, kita hanya nak nombor 4, nombor 2 dan nombor 1. Sebab 4 tambah 2 tambah 1, dia akan, kalau kita kira akan dapat 7 kan. So nombor 7 ni adalah nombor paling besar dalam nombor asas 8. Okay. Tengok akak Kaisara dah betulkan tu. So dah habislah untuk penukaran asas. Untuk penambahan penolakan pun macam dah explain sikit-sikit tadi. So kita go through soalan pula. Okay. Soalan dia, Aisyah pergi ke kedai buku untuk membeli 2 buah buku, iaitu buku teks dan buku cerita. Harga buku teks dan buku cerita ialah RM1122 asas 4 dan 152 asas 6. So buku teks dia 1122 asas 4. Yang buku cerita dia 152 asas 6. Okay, dia berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Aisyah untuk kedua buah buku tersebut? Dia nak jawapan dalam asas 4. So harga buku teks dah dalam asas 4. So kita just punya tukar harga buku cerita yang asas 6 ni kepada asas 4. So kita tukarkan dulu kepada asas 10, barulah kita tukarkan balik kepada asas 4. 125 asas 6 pada asas 10, dia akan jadi 1 darab 6 kuasa 2 tambah 5 darab 6 kuasa 1 tambah 2 darab 6 kuasa 0. So dengan 36 tambah 30 tambah 2, 68. Asas 10. So 68 asas 10 ni kita nak tukarkan dia kepada asas 4 pula. So 68 ni kita bahagi dengan 4. Kita akan dapat 17. Baki dia kosong. So 17 bagi 4, kita akan dapat 4. Baki dia 1. Dan kita bahagi lagi, kita akan dapat 4 bagi 4 bagi 1. Kita akan dapat baki dia kosong. 1 bahagi 4 tak boleh, habis lah. Baki dia 1.
So dalam asas 4, 68 asas 10 ni dia akan jadi 1010 asas 4. So dia nak dia kata tadi dia beri dua buah buku, iaitu buku teks, buku cerita. So setiap satu ni satu je lah kan. So kita just tambah 1122 asas 4, iaitu buku teks tadi, dengan ni 1010 asas 4. Dia akan jadi tambah kan, 2 tambah 0 2, 2 tambah 1 3, 1 tambah 0 1, jadi 2. So final answer dia akan jadi RM 2132 asas 4. So contoh lah, contoh ada nombor 1122 asas 4, kita nak tambahkan dengan 1020 asas 4. So ni macam biasa, tapi kat sini kita ada problem sikit. Sebab 2 tambah 2 dia akan jadi 4 kan sepatutnya. Tapi dalam mana-mana nombor asas nombor, kita tak boleh ada asas nombor yang menjadi asas tu. Contoh kalau asas 4, kita tak boleh ada asas nombor 4. Kalau asas 7, kita tak boleh ada nombor 7. So 2 tambah 2 ni instead of jadi 4, dia akan jadi 10. Betul tak guys? Betul kan? Kakak Kaisara boleh betulkan kalau salah. Lepas tu kita just ni 1 tambah 0 tambah 1, dia akan jadi 2. 1 tambah 1 2. Dekat sini dia akan jadi 2202 asas 4. Faham tak? Ni contoh je lah, example je. Ni final answer dia. So next question. Okay, nyatakan nilai digit yang bergaris. So nilai digit adalah nombor tersebut kita darabkan dengan nilai tempat. Kalau nilai tempat untuk 2 ni dia adalah 8 kuasa 1. Kalau 7 dia agak 8 kuasa 0. Kalau 3 ni pula dia agak 8 kuasa 2. Ni nilai tempat dia. So kalau nilai digit, kita nilai tempat tu kita darab dengan dia punya nombor. So 8 kuasa 1 darab 2 dapat 16. Ni nilai digit dia. Okey. Soalan B pula. Dia beri 1105 asas 6 sama dengan 1 darab 6 kuasa M tambah 1 darab 6 kuasa 2 tambah N darab 6 kuasa 0. Tentukan nilai M, N dan M tambah N. So kita akan cari dulu nilai M, N dan juga N ni. So okay, satu-satu ni basically adalah cara untuk dia tukar kepada asas 10 sebenarnya ni. So 1105 asas 6 ni kita pecahkan dia jadi 1 darab 6 kuasa 3 tambah 1 darab 6 kuasa 2 tambah 0 darab 6 kuasa 1 tambah 5 darab 6 kuasa 0. So kalau kita tengok kat sini, dia ada kuasa 0 terus jadi kuasa 2. Sepatutnya dia kuasa 0, kuasa 1 dulu barulah jadi kuasa 2 kan. Tapi dekat soalan ni dia tak letak untuk kuasa 1 ni sebab perkali dia adalah 0. So dia macam dia kecualikan terus, dia tak letak terus untuk perkali dia 0 ni. So daripada kalau kita buang ini dan kita compare dengan yang atas ni, kita akan dapat M dia adalah sama dengan 3, N dia sama dengan 5 kat sini. Boleh nampak kat sini kuasa 0, kat sini 6 darab 6 kuasa 0. So N dia sama dengan 5. So dia tanya apakah nilai M tambah N. So M tambah N sama dengan 3 tambah 5. Itu 8. Okay. Sebabkan soalan dia kata tentukan, kita tak perlu tunjuk pun sebenarnya macam mana kita cari M dengan N ni. Kita just terus define value M dengan N tu and kita cari nilai M tambah N tu. Faham tak? Kena check comment.
Yes, dia macam tambah tapi dalam bentuk lazim. So sebenarnya nilai digit nilai dalam asas pluralitas. Nilai digit tu kalau kita tambahkan semua, dia akan jadi nilai number tersebut dalam asas 10. Kalau congak terus M dan N tu boleh. Ya, boleh je. Sebab soalan dia tak suruh kita, dia hanya suruh kita define the value of M and N. So kita just congak-congak je dalam otak kita, kita dah boleh tahu dah nilai M dengan N dia. So untuk jalan kira, mungkin jalan kira M tambah N tu je lah yang kita kena tunjuk, iaitu 3 tambah 5 tadi. Ada soalan apa lagi ke? Kalau korang tak faham, korang boleh tanya tau. Sorry kalau lambat sikit jawab. Kalau dia minta nilai tempat, just bagi 10% macam tu je ke? Okay. Kalau dia minta nilai tempat, kan so tadi soalan dia kata nilai digit. Kalau dia tanya nilai tempat bagi yang bergaris, kita just bagi dia lah 8/1. Contoh soalan. Kita ada 3027 asas 8. Nilai tempat bagi kosong. Nilai tempat dia, betul. Nilai tempat dia akan jadi 8/2. Sebab dia daripada kanan, dia akan nombor asas tu, asas kuasa kosong, so nombor asas tu kuasa 1 dan seterusnya lah 8/2, 8/3. Faham tak ni? Dia, kalau kita tengok nota yang tadi, ni nilai tempat bagi suatu asas ialah M kuasa N. M tu ialah asas pada nombor tersebut dan N tu ialah kuasa daripada kanan pilihkan 0, 1, 2 sampai seterusnya. So kita akan ke soalan yang seterusnya. Okay. Encik Johan merupakan seorang pengusaha restoran makanan Arab. Dia menjual 2 jenis menu, iaitu nasi maklubah dan nasi mandi, dengan harga dia RM38 dengan RM26. So kalau dia tak tulis asas apa, maknanya adalah asas 10. Dua-duanya asas 10. Okay. Encik Johan menjual 2 menu tersebut pada kadar harga yang sangat berpatutan. Hasil jualan 24 set nasi maklubah dan X set nasi mandi ialah 3352 asas 8. Cari bilangan set nasi mandi yang dijual. Okay. So sebabkan dia bagi total kedua ni dalam asas 8, kita kena tukar harga dia kepada asas 8. So 38 asas 10 pada asas 8, kita akan dapat dia, kita kena guna teknik bahagi tu. So dia akan jadi 30 bagi dia 6. So ni 4 bagi 8, tak boleh lah, 0 bagi dia 4. So dia jadi 46 asas 8. Gini korang faham tak? Harap ni faham lah. Sebab sekejap. Macam mana dapat baki 6 tu? Baki 6 tu sebab 38, bila kita bahagi 8 dengan cara lama ni, kita akan dapat macam mana? Dalam sifar 8 kan ada 8, 16, 32 dan 40. So 38 tu dekat antara ni. So kita ambil 32 ni, iaitu kat sini 3. Sini 4. So 32 ni kan 8 darab 4. So 32 bahagi 8 akan sama dengan 4. Tapi dia ada baki lagi sebab, tapi nombor dia tadi bukanlah 32. Tapi nombor dia tadi adalah 38. So 38 ni kita tolak dengan 32, iaitu
nombor sifir 8 yang dia lagi kecil daripada dia, tapi yang paling besar yang possible, yang tak melebihi nilai dia. So kita tolak, kita akan dapat 6 untuk baki dia. Faham tak? Sampai tadi Cik Nur Hazika, kenapa tiba tukar asas 8? Sebab dia bagi harga total dia kepada asas 8. So kita kena cari dia dalam asas 8 lah. Okay. Untuk nasi Mendy ni pula, harga dia 26, asas 10. So kita kena tukar dia kepada asas 8 lah. Okay. 26 bagi 8. 8 darab 3 sama dengan, oh sini silap. Ini 24 ni. Silap. 8, 16, 24. So dia akan jadi 3 bagi dia 2. 3 bagi 8, kosong. Bagi dia 3. So dia akan jadi 32 asas 8. So tadi dia kata hasil jualan 24 set nasi maklubah yang harga dia 46 asas 8 dan X set nasi Mendy yang harga dia 32 asas 8 ni adalah total dia adalah 3352 asas 8. So kita boleh 24 46 asas 8 tadi tambah X 3352 asas 8 sama dengan 32 3352 8. Yeah. Sorry. Ini silap ni. Patutnya kita tak tukar pun kepada asas 8. Asas 8 ni yang kita tukar kepada asas 10. Sorry. Okay. Kita tulis balik. 3352 asas 8. Nak tukar dia kepada asas 10. Kita just cari dia punya nilai digit kan. So dia akan jadi 3 darab 8 kuasa 3 tambah 3 darab 8 kuasa 2 tambah 5 darab 8 kuasa 1 tambah dengan 2 darab 8 kuasa 2 darab 8 kuasa 0. So 3 darab 8 kuasa 3 sama dengan 1000. 1536 tambah 8 kuasa 2 64. 4 darab 3 sama dengan 192 tambah 5 darab 8 40 tambah 2. So total ni akan jadi 1776. So 3352 asas 8 ni dia akan jadi 1776 asas 10 lah. So 24 darab 38 tambah X darab harga nasi Mendy dia tadi, X darab 26 sama dengan 1776. So 24 darab 38 akan jadi 912 tambah 26X sama dengan 1776. 26X sama dengan 1776 tolak 864. X sama dengan 864 bagi 26. Betul kan? 33 ringgit. Dan 23. Sekejap.
Ya ke? Tekan kalkulator dapat tu. Lah. Salah kira, sorry. So 1770. So kira balik. Sorry. 1770 tolak dengan 912 sebab kita pindahkan 912 ni ke sana. So kita ingin tolak dia dengan 912. So dia jadi 858. 858 bahagi 26 dapat 33. So harga nasib bilangan nasib meja tadi lah 33. Sorry, banyak mistake. Sorry. So kita go untuk next question. Ini second last. Okay. Darjah 12 menunjukkan sebiji kil lapis pandan yang dipotong kepada beberapa bahagian yang sama saiz. Diberi panjang dia sama, lebar dan tinggi ialah 52 asas 8. Ini panjang dia. Dia punya lebar 103 asas 5 dan dia punya tinggi adalah 7 cm. So 7 cm ni dalam asas 10. Okay. Hitung isi padu dalam sentimeter padu bagi sepotong kecil kek itu. Seterusnya nyatakan nilai isi padu tersebut dalam asas 6. So kat sini kita nak hanyalah sebahagian sepotong kecil kek ni. So kita tahu dia punya tinggi akan kekal jadi 7 asas 10. So 52 asas 8 ni kita tukarkan dulu kepada asas 10. 52 asas 8 kepada asas 10. Kita dapat 5 darab 8 kuasa 1 tambah 2 darab 8 kuasa 0. Sama dengan 40 tambah 2. 40 tambah 2 sama dengan 42. So dia punya panjang adalah 42 cm. Okay, untuk dia punya lebar pula 103 asas 5. Kita kena tukarkan dia kepada asas 10. Kita buat je macam biasa. Kita cari dia punya nilai digit. 1 darab 5 kuasa 2 tambah sifar je lah. Sebab kita dah tahu. 1 darab 5 kuasa 1 tambah 3 darab 5 kuasa 0. So kita dapat 25 tambah sifar tambah 3. So 28. Okay. Sebab dia nak hanya sepotong kecil kek tu. So kita just kena tahu panjang and dia punya lebar untuk satu potong je. So 42 tadi. Sebab kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 42 tadi. 42 asas 10 ni. Kita bahagikan dengan 6. Dapat 7. Betul tak? Betul lah kan? So kat sebelah ni kita dapat 7 cm. Untuk panjang baru dia, panjang untuk sepotong kecil kek tu dia jadi 7 je. So untuk lebar dia pula 28 bagi 4. Sebab dia ada 4 potong kat situ. 7 juga. So isi padu bagi sepotong kecil kek tu adalah 7 darab 7 darab 7. Isi padu sama dengan 7 kuasa 3 343. So kita ingat ni adalah dalam asas 10 sebab kita tukarkan semua nilai tadi dalam asas 10. Tapi soalan ni dia nak dalam asas 6. So kita akan tukarkan 343 asas 10 ni kepada asas 6. So nak tukarkan kepada asas 6, kita bahagikan dengan number 6. 343 bahagi 6 kita akan dapat 57 dengan baki 1. Lepas tu
49 bagi dia 3. Dan 9 bagi 6 kita dapat 1 bagi dia 3. Tu 1 bagi 6 kita dapat 0 bagi dia 1. So 343 asas 10 ni adalah sama dengan 1331 asas 6 sentimeter per 2. Okay. Faham tak guys? Slow sikit. Sekejap. Kena tengok balik. Tak faham yang bahagi tu. Nasi maklubah tadi sedap tak? Tak pernah dengar lagi nasi Arab nama nasi maklubah kan? Nah, nasi Mendy sedap insyaAllah. Okay. Okay, dia Insyirah dia tak faham yang bahagi tu. So kita explain balik yang bahagi ni. Sekejap. Explain dia pages lah. So tadi dia punya tu adalah 343 asas 10. Kita kan nak tukarkan dia kepada asas 6. So kita kenalah cara mudah dia kita bahagi dengan 6 sampailah dia jadi kosong. So 343 kalau kita bahagikan dalam kita gunakan kalkulator, kita bahagi dia 343 bahagi 6, kita akan dapat 57 perpuluhan something. So 57 tu kita just tulis dulu. Lepas tu 57 tu kita darab 6 balik. Kita akan dapat 342. Bila 57 darab 6 dapat 342. So 343 ni kita tolak dengan 57 darab 6, kita dapatlah baki dia, iaitu 1. Faham tak? Mana yang Tia tadi? Apa kecek kelata sikit. Kalau kecek kelata nanti orang lain pula tak faham. Yang bahagi ni semua faham tak? Afham Roslan faham? Yang bahagi 4. Oh, yang bahagi 4. Yang ni yang ni. Yang bahagi ni sebab kita kan dah cari dia punya lebar adalah 28. Kat sini 28 asas 10 dan sini 42 asas 10. So sebab dia kata dia nak sepotong kecil je. Kat ni satu potong je lah. Kat sini kan banyak potong ni. So sebelah ni 42 bahagi dengan berapa potong yang kita ada. So kita ada 6 potong untuk sebelah ni. So 42 bahagi 6 sama dengan 7. Kalau kat sebelah sini pula ada 4 potong. So 28 bahagi 4 sama dengan 7. Faham tak guys? Yang ni dia tu. Okay. So kita last question. Alex Tan, seorang graduan Universiti Putra Malaysia, menceburi bidang pertanian mengikut jejak langkah ayahnya. Setelah menghadiri program Agropreneur Muda, Alex Tan ingin mengembangkan potensi kerjanya dengan bercadang untuk membeli sebuah traktor yang moden dengan harga yang sangat berpatutan. Raja 10 menunjukkan harga bagi dua buah traktor dalam dua asas nombor berbeza. Okay. Si Alex Tan nak beli traktor. Beli traktor pun nyusahkan orang. Apa Alex Tan ni? Okay. Untuk traktor A, dibagi 101,266 asas 9. Traktor B dibagi asas 7. Kita tengok soalan dia. Soalan 1. Ungkapkan 101,266 asas 9 kepada nombor dalam asas 10. So kita tulis dia balik. 101,266 asas 9. Macam kita tahu tadi, apa-apa asas selain asas 10, kita nak tukarkan kepada asas 10, kita kena cari dia punya nilai digit. So nilai digit setiap satu nombor ni, lepas kita tambahkan. So sebabkan nombor ni panjang sangat, mungkin kita tersalah dia punya nilai tempat. So better kita list satu-satu dia punya nilai tempat. Okay. Kat sini kita akan start dengan 900, 901, 902, 903, 904 dan 905. So dia punya nombor dalam asas 10 akan jadi 1 darab 9 kuasa 5 tambah sifar je lah.
tambah 1 darab 9 kuasa 3 tambah 2 darab 9 kuasa 2 tambah 6 darab 9 kuasa 1 dan tambah 6 darab 9 kuasa 0. Okay. So, 9 kuasa 5 ni dia akan jadi 9 darab 9. 5949 kalau tak silap. Tambah kosong. Sikit-sikit lah tambah kosong ni. Lepas tu darab 9 kuasa 3. Kita akan di 81 darab 9 kan. 772. Okay, 729. So tambah 2 darab 9 kuasa 2. 162. Tu lah. 162. Tambah 6 darab 9. 54. Tambah 6. So total semua ni kena tengok kalkulator. Sekejap. 59049 tambah 729 tambah 162 tambah 54 tambah 6 dia akan jadi 60,000. Ni asas 10. Itu kita tak tulis lah asal dia. Okay. Tulis pun okey kot. So, ni korang faham tak? Dapat merekah ke kalau letak sifat instead of doing the direct and bracket thing? Sekejap. Rasanya better kalau kita tulis kot 0 darab 9 kuasa 4. Sebab dia kata tapi sebab satu markah je, rasanya tak payah pun tak apa. Bergantung markah dia lah. Kalau markah dia 2, so kita kena tulis satu-satu lah. Even 0 darab 9 kuasa 4 ni kita kena tulis. Tapi sebab markah dia 1, tak payah tulis pun tak apa kot. Rasanya lah. Tapi lagi selamat kita tulis. Okay, tentukan traktor manakah yang lebih murah. So kita dah ada harga untuk traktor A ni bersama dengan RM60,000 dalam asas 10. So kita nak cepat kita just traktor B ni dia punya harga dalam asas 7. Kita ni carilah dia harga traktor B ni dalam asas 10. So kita gunakan just teknik yang sama dengan atas ni. Kita tukarkan dia kepada asas 10. 224 422 asas 7 kepada asas 10. So, selamat kita tulis dulu dia punya nilai tempat. 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3, 7 kuasa 4, 7 kuasa 5. Okay. So, kita tulis je lah semua. 2 darab 7 kuasa 5 tambah 2 darab 7 kuasa 4 tambah 4 darab 7 kuasa 3 tambah 4 darab 7 kuasa 2 tambah 2 darab 7 kuasa 1 tambah 2 darab 7 kuasa 0. So totalnya kita akan dapat sekejap 2 darab 7 kuasa 5 tambah 2 darab 7 kuasa 4 tambah 4 darab 7 kuasa 3 dan tambah 7 kuasa 2 darab 4 29 darab 4 tambah 14 2 darab 7 kuasa 1 dan tambah 2. Okay, dapat 40,000. So 40,000 ni dia lagi murah daripada 60,000. So kita boleh tulis 40,000 less than 60,000. Traktor B lebih murah daripada 60. Okay, ini kita just tulis ayat lah. Lebih murah daripada traktor A.
So, ini jawapan dia. Kaedah pemarkahan, kat sini kita akan dapat satu mark K1 rasanya lah. K1, N1 dan kat sini N1. Apa penting ada ayat traktor B lebih murah daripada traktor A. Lepas ni korang faham tak? Kipas untuk pemarkahan, yes. Traktor tu nak beli kat mana? Saya nak beli satu boleh ke? Traktor tu cari online. Abang tak jual traktor. So dah pukul 6 suku. Sorry sebab ada masalah teknikal awal-awal tadi. Hope you guys boleh faham. Nanti kita akan share soalan objektif, quizzes. So kalau untuk kalau korang rajin, korang boleh buat soalan tu. Abang tolong berikan boleh ke? Tak boleh lah. Lily boleh beli sendiri lah traktor tu kalau nak. Sorry. Okay. So kita sampai sini je. Thank you sebab join and hopefully korang semua boleh faham. And saya doakan korang semua dapat keputusan cemerlang SPM korang and each examination korang lah. Okay, thank you guys.